Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang tengah hari kita berjumpa kembali belajar bahasa Arab bersama-sama, yang insya-Allah kita masih pada ilmu nahwu, iaitu di tajuk di level 1. Kita masih menyambung, masih meneruskan daripada tajuk-tajuk sebelum ni. Kita dah belajar alamat isim, dah belajar pembahagian jenis-jenis perkataan, jenis-jenis isim. Lepas tu kita dah belajar juga alamat rafa', alamat nasab, alamat jar dan alamat jazam. Dan terakhir semalam, hari Khamis, kita dah belajar al-asma'ul khamsah. Jadi hari ini kita belajar, tajuk dia adalah ismun majrur. Sebelum ni kita dah belajar, iaitu adalah alamat jar, alamatul jarri. Alamatul jarri yang kita tahu, kita singkat hari tu kaifa. Singkatan dia adalah kaifa. Kaifa. Kaifa ni apa? Kaifa kasrah, ya dan fathah. Kasrah, ya dan fathah. Jadi kaifa itu adalah singkatan untuk setiap alamat jar. Jadi kalau kasrah, ya dan fathah. Kalau kasrah untuk jar yang isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, ataupun isim mangkus dengan maksur tapi kasrah dia adalah kasratun muqaddarah. Ada juga dengan ya. Ya ni untuk jamak mudzakkar salim, isim mutsanna. Kalau untuk fathah apa saja? Untuk isim ghair munsharif. Sini juga untuk al-asmaul khamsah. Jadi kaifa ni adalah singkatan daripada kasrah, ya dan fathah. Jadi alamat jar ada 3. Kasrah, ya dan fathah. Sekarang kita mesti bertanya-tanya, bila mana saja isim boleh mempunyai i'rab jar? Bila mana saja isim boleh mempunyai i'rab jar? Jadi setiap ismun, setiap isim, setiap kata benda, setiap ismun atau kata benda, dia diirabkan menjadi jar dalam 3 perkara. Sini saya buat 1, 2 dan 3. Dalam 3 tempat ni dia boleh jar. Jadi kalau isim tu tak dalam 3 tempat ni, belum boleh jadi jar. Jadi kalau dalam 3 tempat ni, jar dia. Jadi isim boleh jadi jar ada dalam 3 tempat. 3 kedudukan dia. Yang setiap yang ismun atau kata benda yang ber'irabkan jar itu dinamai isim majrur. Jadi kalau antum terjumpa isim atau kata benda yang dia tu mempunyai i'rab jar, maka ismun tu dinamai ismun majrur. Isim yang dijarkan. Okey. Ini nama dia saja. Jadi ismun yang mempunyai i'rab jar dinamai isim majrur. Isim yang dijarkan. Tanda jar apa saja? Kasrah, ya dan fathah. Okey, kita tengok contoh yang ada. Contoh-contoh yang ada. Ini yang pertama. Ana fil fasli. Jadi ini yang pertama adalah apabila ismun tu sebelum dia ada huruf jar. Ni kita dah belajar. Sini ada fi. Yang pertama, apabila sebelum dia ada huruf jar, tak boleh juga. Ini ada huruf jar. Ini ada juga huruf jar. Huruf jar, fi di sini. Fi huruf jar, li huruf jar, li huruf jar. Huruf jar apa saja? Kita dah belajar.
Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kaf, li. Wabita khala ada hasyamus mundu hatta. Ada 18 huruf jar kata silap kan. Boleh tengok dalam kitab. Jadi huruf jar apabila isim, ni isim, dia ada selepas huruf jar. Sebelum dia ada huruf jar. Ni huruf jar, selepas tu ada isim. Isim ni lah yang jadi isim majrur. Ini huruf jar, selepas dia ada isim. Isim ni lah isim majrur. Ni huruf jar, selepas dia ada isim. Inilah isim majrur. Itu isim majrur. Jadi isim majrur ni mestilah dia mempunyai i'rab jar. Cuma berbeza-beza dalam alamat dia. Yang ini alamat dia mungkin, yang ini alamat dia kasrah. Yang ini alamat dia ya. Yang ini alamat dia fathah. Okey, kita tengok satu-satu. Ana fil fasli. Saya, ana kan saya. Saya, fi makna dia di dalam. Al-fasli, fasl kelas belajar. Saya di dalam kelas. Saya di dalam kelas. Yang fi ni adalah huruf jar. Selepas huruf jar, macam saya cakap tadi, selepas huruf jar, mestilah ismun yang mempunyai i'rab jar atau dinamai isim majrur. Mesti ni isim majrur. Sekarang tanda jar dia apa? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Disebabkan dia isim mufrad. Mufrad tu apa, Ustaz? Kita ingat lagi, mufrad adalah isim yang bermaknakan tunggal. Ini makna dia satu kelas saja. Jadi kalau banyak-banyak kelas, bukan isim mufrad nama dia lagi. Kalau dua kelas, bukan isim mufrad nama dia lagi. Tapi kalau satu kelas, isim mufrad. Ini isim mufrad. Jadi isim mufrad, tanda jar dia adalah kasrah. Jadi kalau antum buat fi al-fasla, tak boleh. Tak boleh dengan fathah di sini. Walaupun tanda jar ada fathah, tak boleh. Sebabkan benda ni atau ismun yang ada sekarang ni adalah isim mufrad. Tanda jar untuk isim mufrad adalah kasrah. Jadi kita pakai kasrah. Ana fil fasli, tak boleh fil fasla, apa lagi fil faslu tak boleh. Jadi ana fil fasli. Contoh juga antum ambil, contoh antum boleh juga ambil saya di dalam rumah. Rumah bahasa Arab dia apa? Rumah al-baitu. Rumah al-bait. Ini rumah bahasa Arab rumah. Al-baitu. Atau boleh tak pakai alif lam, boleh tak pakai alif lam, baitun jadi dia. Kalau saya di dalam rumah, berarti ana fil baiti, dia tak boleh lagi al-baitu, fil baiti. Jadi ini yang pertama. Kaedah pertama, apabila ada isim sebelum dia ada huruf jar, tepat sebelum dia ada huruf jar, maka isim tu mestilah mempunyai i'rab jar atau isim majrur. Tanda jar yang pertama yang kita jumpa di sini adalah kasrah, sebabkan dia adalah isim mufrad. Okey? Kita tengok contoh kedua, isim yang didahului oleh huruf jar. Contoh kedua, al-masjidu lil muslimina. Al-masjid, masjid, kita tahu makna dia. Li, kepunyaan, milik atau untuk. Al-muslimina, orang-orang muslim. Kita dah belajar juga. Orang-orang muslim. Jamak mudzakkar salim, jamak untuk lelaki-lelaki ramai. Jadi al-masjidu lil muslimina, untuk lelaki muslim yang banyak atau ramai. Untuk ramai lelaki muslim. Al-masjidu, masjid itu, li. Sini ada jumpa li. Ini huruf jar. Selepas dia mestilah isim yang mempunyai i'rab jar. Mana isim selepas dia? Al-muslimina. Ini isim dia. Mestilah isim ni mempunyai i'rab jar. Sekarang pertanyaan kita, tanda jar dia apa? Al-muslimini. Tak boleh ni sini. Sebabkan dia bukan isim mufrad. Kalau isim mufrad baru boleh pakai kasrah jar dia. Tapi sekarang ni, ini adalah isim jamak mudzakkar salim. Kita tengok balik tajuk-tajuk sebelum ni. Setiap isim jamak mudzakkar salim, alamat rafa' dia apa?
Selalu kita cakap alamat jar untuk isim jamak muzakkar salim adalah ya. Jadi ya kaifa. Jadi ya ni kan untuk jamak muzakkar salim, untuk isim musanna, untuk al-asmaul khamsah. Jadi lil muslimina, bukan kita ubah lil muslimini, tak boleh. Lil muslimi tak ada. Jadi bukan nun ni kita fokus dia. Kita fokus kepada ya ni. Lil muslimina. Okey. Jadi jamak muzakkar salim tanda jar dia adalah ya. Jadi bukan kasrah. Okey. Al-masjidu lil muslimina. Masjid itu lil muslimina, milik orang-orang lelaki-lelaki muslim, punya lelaki-lelaki muslim. Okey. Contoh yang ketiga. Masih dengan huruf jar. Isim yang mempunyai jar disebabkan ada huruf jar. Ini yang ketiga contoh dia. Al-kitabu li Aisyata. Al-kitab. Al-kitab ni tahulah kita makna dia. Buku atau kitab itu. Kitab tu. Okey. Kitab tu li Aisyata. Li lagi kita dah tahu makna dia. Li adalah makna dia milik atau kepunyaan. Aisyah nama orang. Aisyata. Al-kitabu li Aisyata. Kitab itu milik Aisyah. Ada li di sini. Li adalah huruf jar. Selepas daripada li mestilah isim majrur atau isim yang mempunyai i'rab jar. Jadi ini Aisyah ni mesti dia isim majrur atau mesti dia mempunyai i'rab jar. Kenapa? Sebelum dia ada huruf jar. Aisyah ni berarti mesti dia mempunyai i'rab jar. Sekarang kita tengok Aisyah ni. Aisyah ni jenis perkataan apa? Jenis perkataan ada isim mufrad, ni isim mufrad. Ada jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Kalau Aisyah jenis perkataan apa? Kita tengok lagi tajuk-tajuk sebelum ni. Aisyah termasuk jenis apa dia? Termasuk jenis perkataan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif, kita tanda jar dia adalah fathah. Sebab tu sini li Aisyata. Tak boleh li Aisyati, tak boleh. Li Aisyatina tak juga. Li Aisyata pakai fathah. Kenapa Ustaz beza Ustaz? Sebab kan Aisyah ni adalah isim ghair munsharif. Ni jenis dia, jenis perkataan Aisyah ni adalah isim ghair munsharif. Kitab itu milik Aisyah. Jadi walaupun semua dia menggunakan i'rab jar, tapi tanda jar dia atau alamat jar dia berbeza-beza. Ana fil fasli, saya dalam kelas. Al-masjidu lil muslimina, masjid itu milik orang muslim. Al-kitabu li Aisyata, kitab itu kepunyaan atau milik Aisyah. Okey. Ini dia. Ini yang pertama. InsyaAllah tak susah pun dalam belajar isim majrur ni. Yang susah tu sebenarnya tak ada yang susah dalam belajar bahasa Arab. Cuma kita kena konsisten je. Okey. Jadi kalau tanya orang, bila mana saja isim boleh mempunyai i'rab jar apabila sebelum dia ada huruf jar. Ini yang pertama. Ini line yang pertama. Apabila sebelum dia ada huruf jar. Yang ini ni apa nama dia Ustaz? Ismun majrur. Ismun majrur. Ismun majrur. Jadi isim majrur nama dia semua. Ana fi al-fasli. Ana fil fasli. Ini isim majrur. Isim majrur. Tanda jar dia je berbeza. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nampak isim yang kedua, bila mana saja isim boleh mempunyai i'rab jar atau dinamai isim majrur. Yang kedua adalah bila mana dia sebagai mudhafun ilaih. Bila mana dia sebagai mudhafun ilaih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu Ustaz mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih, okey, saya padam yang sinilah. Kaifa ni boleh, okey, saya buat di sini. Mudhafun ilaih dalam bahasa Arab ada tarkib atau susunan perkataan mudhafun dengan mudhafun ilaihi.
Ada mudhaf dengan mudhaf, ada mudhaf dengan mudhafun ilaih. Dalam bahasa Arab tu ada perkataan yang dinamai mudhaf dan mudhafun ilaih. Dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia, mudhaf dan mudhaf ilaih ni dinamakan, kalau tak silap saya, adalah kata majmuk. Apa makna kata majmuk? Dua perkataan yang jadi satu. Dua perkataan yang menjadi satu makna. Contoh dia, pintu dengan kelas. Pintu ni perkataan pintu, benda pintu. Kelas, kelas. Kalau kita ubah jadi pintu kelas. Jadi dua perkataan dia mempunyai satu makna lagi, pintu kelas. Pintu kelas lah. Tak, bukan pintu yang lain, pintu kelas. Satu jadi dua perkataan, pintu dengan kelas menjadi satu, pintu kelas. Okey. Macam juga solat subuh, solat isyak, solat maghrib, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti ada masa kita cuba bincang pasal mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi setakat ni, kalau kita nak tahu mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah dua perkataan jadi satu. Okey? Atau boleh kita bincang sekarang. Okey. Mungkin ada takut nanti tak sempat. Okey, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih ni dia mempunyai tiga makna di antara mudhaf dengan mudhaf ni ada tiga makna. Ada li, ada fi, ada min. Dia ada li, ada fi, ada min di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Maksud dia apa? Contoh tadi saya cakap pintu kelas. Pintu kelas ada dua perkataan. Di antara pintu dengan kelas ni ada perkataan li atau ada perkataan fi atau ada min. Antara li, fi dengan min. Li makna dia milik, fi makna dalam, min makna dari. Kalau pintu kelas, makna dia adalah pintu. Boleh jadi makna dia pintu dalam kelas. Berarti babul dalam bahasa Arab, pintu bahasa Arab dia bab. Babu. Ni yang satu babun, yang satu lagi faslun. Ni pintu dengan kelas. Mana pen saya? Okey. Okey. Babun dengan faslun, pintu dengan kelas. Jadi di antara pintu kelas ni ada makna yang li atau fi atau min. Boleh jadi pintu di dalam kelas atau pintu khas untuk kelas, milik kelas. Berarti babun li di tengah-tengah dia. Berarti li ada li sini ada perkataan pintu kelas. Itu berarti antara li dengan fi atau min. Macam antum cakap solat subuh. Berarti solatus subuhi makna dia solat fi pada masa subuh. Atau juga antum boleh cakap solatuz zuhri, solat pada masa fi. Berarti tengah-tengah dia ada fi tu, solat fi pada masa az-zuhri, pada masa zuhur. Jadi ada fi juga. Ada juga min makna dia. Khatam al-hadidi, cincin dari besi. Cincin dari besi. Okey. Inilah contoh-contoh dia. Berarti di tengah-tengah mudhaf dengan mudhaf ilaih ni ada li, ada fi, ada min. Antara tiga tu makna dia. Okey. Kaedah dia mudhaf dengan mudhaf ilaih. Itu kaedah dia. Okey. Sebenarnya tak cukup tempat dia. Okey. Tak apa. Saya padam yang ni Saya padam yang ni. Okey. Kaedah dia mudhaf tak boleh pakai alif lam, tak boleh pakai tanwin. Yang kedua, mudhaf tak boleh pakai nun. Kalau dia jamak muzakkar salim tak boleh pakai nun. Hilangkan nun. Jamak muzakkar salim ataupun jikalau dia isim musanna tak boleh pakai nun. Contoh dia
Di sini pintu kelas. Kalau kita buat nak jadi pintu kelas, babu. Tak boleh pakai alif lam, tak boleh pakai tanwin. Tanwin tak boleh. Babu saja. Babu. Yang kedua, al-fasl. Perkataan kedua, ini perkataan kedua dia, atau mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih, perkataan kedua. Al-fasl ini perkataan kedua dari selepas mudhaf. Ni mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Mudhaf tak boleh alif lam, tak boleh tanwin ataupun pakai nun. Perkataan kedua dia atau mudhafun ilaih ini mesti dalam i'rab jar, menggunakan i'rab jar. Mesti dia jar. Mesti i'rab dia jar. Perkataan kedua ni boleh tanwin, boleh alif lam. Jadi tak mesti kalau perkataan pertama tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, perkataan kedua macam tu juga tak. Perkataan kedua boleh alif lam. Boleh kita pakai alif lam sini babu al-fasli. Boleh tak pakai alif lam, babu faslin. Janji perkataan kedua atau mudhafun ilaih ni adalah jar. I'rab dia jar. Okey? Jadi i'rab dia adalah jar. Jadi itu apa dia contoh dia. Atau contoh lain, kalau antum nak tengok juga contoh lain, saya padam yang inilah saya padam. Okey. Contoh dia pelajar-pelajar madrasah. Talibu al-madrasati. Nampak ke? Okey, nampak. Okey, talibu al-madrasati. Talibu ni talibu. Ni mudhaf. Ni mudhaf. Tak boleh dia pakai nun. Asal dia talibuna. Jamak pelajar-pelajar lelaki. Talibuna. Tapi di sini dihilangkan nun dia. Kenapa dihilangkan? Sebab dia mempunyai susunan perkataan mudhaf dengan mudhafun ilaih. Jadi ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni bolehlah. Boleh pakai alif lam ke, boleh pakai tanwin. Tapi janji dia dalam keadaan jar. Ni sebab tu sini pakai kasrah. Jar dia. Jadi, sesuai dengan yang kita belajar pada pagi hari ini, mudhafun ilaih, apabila ismun dalam perkataan atau dalam ayat, dia sebagai mudhafun ilaih, maka dia mestilah mempunyai i'rab jar atau dinamai isim majrur. Sebab tu di sini tadi kita cakap mudhafun ilaih sini ni jar, ini jar juga. Ni pakai i tadi kan? Sebab dia jar. Jadi itu mudhafun ilaih. Jadi kita kembali kepada contoh kita. Yang nombor 2, isim mempunyai i'rab jar atau dinamai isim majrur apabila dia sebagai mudhafun ilaih. Ni perkataan kedua, mudhafun ilaih. Ni kita cari di sini mana mudhafun ilaih. Okey. Sayyaratul ustadzi ghaliyatun. Sayyarah makna dia? Sayyarah makna dia adalah kereta. Kereta al-ustadzi, kereta ustaz, kereta ustaz. Kereta ustaz lah. Kereta ustaz. Berarti kereta milik ustaz, kepunyaan ustaz. Ada li di tengah-tengah tu, kereta ustaz. Berarti kereta punya ustaz lah. Kereta punya ustaz. Berarti ada li sini ni. Ada li ni. Ini mudhaf dengan mudhafun ilaih. Kereta ustaz tu ghaliyah. Ghaliyah tu maknanya mahal. Mahal. Kereta ustaz mahal. Kereta ustaz. Jadi kalau ustaz punya kereta mahal. Ini bahasa Arab dia. Sayyaratul ustadzi ghaliyatun. Sayyarah. Berarti ini mudhaf ni. Ini mudhaf dia. Mana mudhafun ilaih dia? Ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf yang kita tengok tadi kita belajar dia. Mudhaf tak boleh alif lam, tak ada alif lam. Tak boleh pakai tanwin, tak ada tanwin. Ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mestilah dalam keadaan jar. Ini dia jar, pakai kasrah. Kenapa pakai kasrah sini Zat? Sebabkan dia ismun mufrad. Satu orang ustaz. Kata ustaz tu
ustaz yang seorang tu ghaliyatun mahal. Okey. Jadi ini dia. Ni mudhafun ilaih, ni mudhaf dengan mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih tu kalau antum terjumpa mudhafun ilaih, mestilah dia mempunyai i'rab jar atau isim. Jadi mudhafun ilaih nama dia sekarang mudhafun ilaih majrurun. Okey. Contoh yang kedua, Abu Hurairah karimun. Abu Hurairah karimun. Abu Hurairah ni antum pernah dengar mungkin? Pastilah dengar insya-Allah. Abu Hurairah. Nama dia, nama asli dia ada, boleh tengok. Abu Hurairah ini julukan, lakab dia. Abu Hurairah karimun. Abu Hurairah, Abu ayah, Hurairah ni anak kucing kalau tak mana dia. Kucing. Karimun. Karim mulia. Abu, kita belajar semalam kan? Al-Asma'ul Khamsah. Kita dah belajar semalam. Al-Asma'ul Khamsah selalunya dia jadi mudhaf dan selepas dia adalah mudhafun ilaih. Ayah daripada Hurairah, kucing, ayah kucing. Ayah kucing sebab Abu Hurairah ni dalam, kalau tak silap saya wallahu alam, saya baca bahwasanya Abu Hurairah ni suka kucing. Sebab tu nak diberikan julukan Abu Hurairah, ayah kucing. Ayah daripada, ada min di sini, daripada, ada min. Ayah daripada Hurairah. Sini ada min di sini makna dia, ada min. Maka dia termasuk mudhaf dengan mudhafun ilaih. Ada min di tengah-tengah dia kan? Ayah daripada Hurairah, ada min di tengah-tengah dia. Maka ini mudhaf dengan mudhafun ilaih. Ustaz, sekarang beza Ustaz. Sini tadi pakai kasrah hujung dia. Hurairah ni pakai mudhafun ilaih, dia pakai fathah. Apa beza dia? Kenapa sini kasrah, sini pakai fathah? Jangan-jangan ini bukan jar. Ini jar. Betul ini jar, mudhafun ilaih dan dia jar. Kenapa pakai fathah? Sebabkan Hurairah termasuk ismun ghair munsharif. Jadi ismun ghairu munsharifin, dia jar dia dengan fathah. Macam kita tengok contoh sini tadi yang saya padam tadi tu, li Aisyah. Jadi kalau yang dia isim ghairu munsharifin, tanda jar dia adalah fathah. Ayah daripada Hurairah, ayah daripada kucing itu adalah karimun, mulia. Ayah Abu Hurairah itu adalah mulia. Abu Hurairah mulia. Kalau makna dia secara secara perkataan, ya, ayah pada anak kucing. Tapi Abu Hurairah mulia. Abu Hurairah itu mulia. Okey, ada mana-mana soalan? Tak ada? Jadi kalau antum cakap, kalau Asma'ul Khamsah, contoh, Akhu Muhammadin karimun. Saudara lelaki Muhammad tu karimun, mulia. Boleh juga. Atau antum cakap, Abu Yusuf ghaniyun. Ayah daripada Yusuf kaya. Boleh je. Jadi Yusuf dengan Muhammad contoh kita pertama tadi, itu adalah mudhafun ilaih. Cuman dia isim ghair munsharif. Yusuf tu isim munsharif. Okey? Ini yang kedua. Jadi yang kedua, line yang kedua ni, dia ada mudhafun ilaih. Yang kedua mudhafun ilaih ni mempunyai i'rab jar atau dinamai isim majrur. Kenapa dia isim majrur? Sebabkan dia sebagai mudhafun ilaih. Yang pertama disebabkan sebelum dia ada huruf jar. Ada dua contoh dah. Dan ada dua sebab isim boleh mempunyai i'rab jar. Okey? Yang ketiga ni, yang ketiga ni sebenarnya nanti ada tajuk dia, tajuk khas dia di level tajuk khas dia nanti ada di level 2. Nanti ada di level 2 tajuk khas dia di akhir level 2. Nombor 3 ni bahasa dia dalam kalau bahasa dia tu apabila dia sebagai tabi'. Tabi' ni apa? Pernah dengar kan? Tabi' dan tabi'in. Tabi' itu mengikuti sebelum dia. Jadi tabi'in itu orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang ikut sebelum mereka. Minal jinnati wan nas. Tabi'.
selalunya tabi' tu, nanti kita akan belajar. Tabi' itu ada 4. Nanti kita ada belajar. Saya sebutkan saja sekarang. Nanti kita akan belajar lagi. Tabi' itu ada 4. Yang pertama nama dia na'at. Atau ada yang belajar sifah wal mausuf. Ini yang mempunyai makna yang. Contoh, pelajar yang pandai itu di dalam kelas. Guru yang baik itu suka menolong. Jadi ada yang di sana. Jadi sifah wal mausuf. Atau na'at. Ada sebut na'at atau sifah. Yang kedua adalah apabila nama na'at di antara tabi' itu adalah ma'tuf. Jadi ada pakai ataf. Ataf ni nama dia huruf ataf nama dia nanti. Huruf yang menghubungkan antara dua perkataan atau kalimat. Ada selepas ataf nama dia taukid. Taukid ni menguatkan. Ada contoh dia hadarul ustadu nafsuhu. Ustaz telah datang seorang diri dia saja. Okey. Ada nanti nama dia selepas na'at atau sifah mausuf, ataf, ma'tuf, lepas tu taukid, selepas terakhir adalah badal. Jadi 4 dia. Okey. Sekarang kita tengok je dulu yang ada wa. Wa ni termasuk huruf ataf. Walaupun antum jumpa juga wa tu huruf jar. Disebabkan dia huruf qasam ada juga. Tapi huruf jar ada juga dan huruf ataf pun ada juga waw. Waw ni makna di sini dan. Minal jinnah, daripada jin dan manusia. Yang manusia ni kenapa sini kasrah pula? Sebabkan dia ikut yang sebelum dia. Jinnah ni mempunyai atau yang maknakan jin ni mempunyai i'rab jar. Ada yang tahu kenapa dia i'rab dia jar? Jinnati. Ni jar ni. Pakai kasrah dia. Kenapa dia jar? Sebabkan sebelum dia ada min. Ni min ni sebenarnya. Sebabkan selepas ada alif lam, sebab tu di sini yang sukun ni bagi fathah. Daripada jin, kalangan jin, daripada jin. Jadi ni isim yang sebelum dia ada huruf jar. Makna dia adalah isim majrur. Kita belajar isim majrur. Ada waw. Selepas waw ni ada isim. Ni waw ni huruf ataf. Jadi yang huruf selepas waw ni akan ikut i'rab yang sebelum waw. Yang ini ni isim ni akan ikut i'rab yang sebelum dia, sebelum waw ni. Sebelum waw ni i'rab dia jar. Yang isim yang selepas waw ni mesti jar juga ikut dia sebelum dia. Sebab di sini ataf, sebagai ataf di sini waw ni. Okey. Sebab tu sini jar dia. Jar dia pakai apa? Pakai kasrah. Dari golongan jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Okey, dalam surah An-Nas. Ini i'rab jar sebabkan ada huruf jar sebelum dia. Ini i'rab dia juga jar atau isim majrur juga disebabkan dia ikutkan yang sebelum dia al-jinnah. Okey? Ini yang contoh tabi'. Nanti kita akan belajar lagi di level 2 insya-Allah. Usalli fil masjidil kabiri. Usalli. Ni tahulah antum makna ni. Usalli fardas subhi. Usalli kan selalu tu cakap dalam solat. Saya solat. Ni fi'il mudhari'. Saya solat fi. Ada fi di sini. Fi termasuk huruf jar. Selepas huruf jar mestilah isim majrur. Mana isim selepas huruf jar? Al-masjidi. Ini isim huruf jar. Ini isim yang sebelum dia ada huruf jar. Maka ini i'rab dia jar. Mestilah dia isim majrurun. Ini isim majrur. Tanda jar dia apa? Kasrah. Ini pakai kasrah tanda jar dia. Sebabkan dia isim mufrad satu masjid. Al-kabir. Al-kabir ni besar. Saya solat di masjid besar. Maknanya ada yang sana kan, ada sifat kan. Yang besar, masjid yang besar. Sifat kan. Ini yang saya sebutkan tadi tu. Na'at atau sifat dan sifah wal mausuf. Sifat dan yang disifatkan. Ini yang disifatkan. Ini sifat dia. Yang sifat ni, yang dia tu sebagai sifat dalam ayat, apabila perkataan sebagai sifat dalam ayat, maka dia ikutkan i'rab yang disifatkan. Ikut dia i'rab yang disifatkan. I'rab yang disifatkan ni, al-masjid ni, i'rab dia apa? Jar. Maka sifat dia juga jar. Sifat dia pun juga jar.
al-masjidi al-kabiri. Sebab tu sini jara dengan kasrah. Jar juga dia sama-sama dengan kasrah. Jadi itu tabik. Jadi yang ketiga adalah isim boleh atau isim mempunyai i'rab jar atau dinamai isim majrur. Yang ketiga adalah jikalau dia menjadi tabi' atau mengikutkan i'rab perkataan sebelum dia punya. Ada 3 sekarang tempat di mana perkataan benda atau kata benda atau ismun boleh mempunyai i'rab jar. Yang pertama apabila sebelum dia ada huruf jar, yang kedua apabila dia sebagai mudhafun ilaih, yang ketiga apabila dia sebagai tabi'. Yang tabi' ni nanti kita akan lebih jelas penjelasan dia pada level 2. Sekarang kita masih di level 1. Jadi inilah penjelasan kita. Inilah pelajaran diskusi kita pada pagi hari ini mengenai ismun majrurun atau isim yang mempunyai i'rab jar. Kalau ada mana-mana soalan silakan bertanya. Okey. Semalam ada saya tersalah cakap. Ada dalam kitab tu yang sepatutnya sana tu adalah isim tu la tasghir, bukan yang mukabbar. Ada semalam cakap. Jadi boleh antum cek balik video sebelum ni. Sana tersalah cakap sedikit. Okey. Jadi yang inilah pelajaran kita pada hari ini mengenai isim majrur. Jika ada mana-mana soalan, silakan bertanya. Kalau tak ada, kita akan tutup sesi pada pagi hari ini. Okey, tak ada mana-mana soalan. Okey. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu a'lam. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.